Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan soalan nombor 4 iaitu bertajuk dengan menggunakan contoh yang sesuai, uraikan perbezaan golongan kata verba berdasarkan Nik Safia Karim di dalam buku Tata Bahasa Dewan dan Asma Haji Omar di dalam buku Nahwu Melayu Mutakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Najwa binti Rosdi, nombor metrik 2330209. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pendahuluan, iaitu kata adverba ni merupakan golongan kata yang berfungsi untuk menerangkan kata kerja dan juga kata adjektif. Kata ini juga memberikan maklumat tambahan tentang cara, masa, tempat, kekerapan, darjah dan sikap penutur terhadap sesuatu perbuatan atau keadaan. Adverba ini juga merupakan satu unsur dalam sub golongan kata prafrasa dan pascafrasa, iaitu sebahagian daripada kata tugas dalam bahasa Melayu. Kata adverba ni berasal daripada bahasa Inggeris iaitu adverb. Dalam bahasa Inggeris, adverb ni menghuraikan kata kerja, kata adjektif dan juga kata adverb yang lain. Tetapi dalam bahasa Melayu pula, kata adverba ni sebagai kata keterangan yang menghuraikan frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa sendi nama. Seterusnya, saya Nur Alisha Nishin binti Ahmad Nazri, nombor metrik 2330218, ingin membentangkan tentang golongan kata adverba berdasarkan Nik Safia Karim. Yang pertama, berdasarkan Nik Safia Karim, bentuk kata adverba terdiri kepada 4, iaitu kata adverba jati, kata adverba yang asalnya daripada kata adjektif, kata adverba yang asalnya daripada kata kerja dan kata adverba bentuk keadaan. Yang pertama, kata adverba jati ni adalah perbuatan yang sememangnya berfungsi sebagai penerang kepada golongan kata yang terdiri daripada kata kerja. Contoh ayat yang saya kaji ialah pelancong itu akan tiba esok dari New Zealand. Jenis adverbanya adalah kata adverba jati, iaitu subjeknya ialah pelancong itu dan predikat akan tiba dari New Zealand dan kata kerjanya adalah tiba dan kata verbanya adalah esok. Esok itu merupakan kata verba. Sekiranya kita membuat perkataan esok itu, ia masih boleh difahami oleh penutur yang lain. Dan fungsi verba dalam perkataan esok itu menunjukkan, menerangkan maksud berlakunya perbuatan tiba itu. Seterusnya yang kedua ialah kata verba yang asalnya daripada jati. Seterusnya ialah bagi kata adverba yang asalnya daripada kata adjektif. Kata adverba yang asalnya daripada kata adjektif ialah dia berasal daripada kata adjektif yang berfungsi sebagai penerang kepada kata kerja, kata adjektif atau frasa sendi nama. Contoh ayatnya ialah anak bongsu, pak busu sudah besar panjang. Sekiranya kita membuat kata adverba panjang itu, ia boleh difahami oleh penutur yang lain juga. Dia akan menjadi anak bongsu pak busu sudah panjang. Jadi analisis yang saya dapat ialah subjeknya adalah anak bongsu pak busu dan predikatnya ialah sudah besar panjang. Kata adjektifnya ialah besar. Kata adverbanya adalah panjang. Fungsi adverba panjang di dalam ayat ini ialah dia menerangkan tahap sifat kepada adjektif besar itu. Seterusnya, kata adverba yang asal daripada kata kerja. Dia merupakan berasal daripada kata kerja yang berfungsi sebagai penerang kepada kata kerja, kata adjektif atau frasa sendi nama. Contohnya ayat yang saya dapat ialah pemuda itu suka berenang menelentang. Jenis adverba yang saya dapat ini ialah menelentang. Subjeknya ialah pemuda itu, predikat suka berenang menelentang, kata kerja dia berenang, kata adverba dia ialah menelentang. Fungsi adverba menelentang itu adalah menerangkan cara perbuatan berenang dilakukan. Sekiranya perkataan menelentang itu dibuang, ia boleh difahami juga. Dia akan jadi pemuda itu suka berenang. Jadinya kita dapat tahu yang pemuda itu suka berenang itu merupakan ayat yang difahami oleh penutur. Seterusnya, akhir sekali ialah kata adverba bentuk keadaan. Kata adverba bentuk keadaan ini ialah perkataan yang mengalami proses penggandaan yang berfungsi menerangkan kata kerja, kata adjektif atau frasa sendi nama. Ia terdiri daripada 3, iaitu kata adverba penggandaan penuh, kata adverba penggandaan separa dan kata adverba penggandaan serentak. Contoh ayat yang saya boleh analisis di sini ialah dia betul-betul gembira dengan kepulangan anaknya yang telah lama terpisah. Okay, analisisnya ialah subjeknya ialah dia, predikatnya ialah betul-betul gembira dengan kepulangan anaknya. Kata adjektifnya ialah gembira. Kata adverbanya ialah betul-betul. Fungsi adverba ni adalah membuatkan maksud kata adjektif gembira. Dia menunjukkan yang dia sangat-sangat gembira dengan kepulangan anaknya. Sekiranya kita membuat perkataan betul-betul, ayat ini masih boleh difahami oleh pendengar, iaitu dia gembira dengan kepulangan anak-anaknya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan golongan kata adverba berdasarkan Asma Haji Omar dalam buku Nahwu Melayu Mutakhir. Menurut Asma Haji Omar, kata adverba ni merupakan kata yang berfungsi pada ajung ayat dalam struktur subjek, predikat, objek dan juga ajung. Kata adverba boleh diwujudkan dalam bentuk kata selapis, iaitu sana, sini, situ, sekarang dan sebagainya. Ia juga boleh diwujudkan dalam bentuk kata berlapis, iaitu ditandai oleh awalan se dan akhiran ai. Awalan adverba se boleh berfungsi sebagai pengubah golongan. Oleh itu, ianya boleh diimbuhkan dengan kata nama, kata kerja utama, kata kerja bantu dan juga kata sifat. Yang pertama ialah se diimbuhkan dengan kata nama, iaitu kata nama yang menjadi dasar pengimbuhan se ialah kata nama waktu, khususnya kata masa dan waktu. Hasil dari pengimbuhan tersebut akan membawa kepada perkataan se
waktu ataupun semasa, iaitu yang berfungsi sebagai adverba waktu yang membawa makna pada masa dan juga pada waktu. Yang kedua ialah se diimbuhkan dengan kata kerja utama. Kata kerja utama yang boleh mengambil awalan se ialah kata kerja perbuatan gerak. Contohnya, tiba, pergi, kembali, pulang dan sampai, yang menghasilkan perkataan setiba, sepergi, sekembali, sepulang dan sebagainya. Sebagai contoh, setibanya, iaitu membawa maksud pada waktu dia pergi. Se dalam contoh-contoh ini akan membawa makna waktu. Oleh sebab itu, kata-kata tersebut berfungsi sebagai adverba waktu. Tetapi, kata perbuatan gerak yang sudah mendapat awalan lain tidak boleh mengambil awalan se. Contohnya adalah perkataan seperti beredar. Dia tidak akan menjadi perkataan seberedar kerana tidak boleh dalam imbuhan se. Yang ketiga adalah awalan se diimbuhkan dengan kata kerja bantu. Terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja bantu modalitas dan juga kata kerja bantu aspek. Kata kerja bantu modalitas yang boleh diimbuhkan dengan awalan se ialah boleh, dapat, mesti, yang menghasilkan perkataan semesti, seboleh, sedapat, yang berfungsi sebagai adverba syarat dan penggunaannya mestilah meletakkan kata penegasan selepasnya, iaitu nya, yang menghasilkan perkataan semestinya, sebolehnya, sedapatnya. Seperti dalam contoh ayat, semestinya dia sekarang sudah bekerja. Penggunaan perkataan-perkataan kata kerja bantu modalitas ini setelah mendapat imbuhan se tidak lagi akan berfungsi seperti kata kerja bantu mesti, boleh dan dapat kerana terdapat perbezaan makna perkataan tersebut dalam ayat. Contohnya, dia semestinya datang dengan ayat dia mesti datang. Kedua-dua ayat tersebut mempunyai perbezaan makna. Kata kerja bantu aspek yang mengambil awalan se ini ialah belum, telah, sudah. Dan daripada pengimbuhan tersebut akan menghasilkan perkataan sebelum, setelah, sesudah. Contohnya dalam ayat, dia sudah memberitahu kita sebelum itu. Sebelum pada ayat tersebut menunjukkan waktu. Oleh itu, kata adverba tersebut akan berfungsi sebagai adverba waktu. Yang keempat adalah se diimbuhkan dengan kata sifat. Dalam pengimbuhan ini, nya diletakkan sesudah kata berlapis yang berkenaan. Contohnya wujud senarai adverba syarat seperti sebaiknya, sepatutnya, seeloknya. Seperti dalam ayat, sebaiknya kita tidak menjawab dia. Imbuhan se boleh juga dikenakan kepada kata sifat gandaan. Dalam hal ini, subgolongan kata sifat yang boleh menjadi dasar kepada pengimbuhan ialah dari subgolongan tabi'i, iaitu positif dan juga negatif, saiz, berat dan kapasiti, yang akan menghasilkan perkataan seperti sebaik-baiknya, seteliti-telitinya, seburuk-buruknya, sehodoh-hodohnya. Dan kata-kata tersebut berfungsi dalam adverba tolak ansur. Contohnya dalam ayat, sehodoh-hodohnya dia ada juga manisnya. Makna tolak ansur dalam adverba di atas tu boleh dilihat dengan jelas dalam ayat di bawah. Contohnya, walaupun dia betul-betul hodoh, ada juga manisnya. Yang terakhir adalah akhiran an. Sebagai akhiran, adverba an ini mendapat sebagai kata dasarnya kata gandaan dan sebahagian besarnya menganggotai golongan kalian. Hasil daripada pengimbuhan ani dan juga kata ganda akan menghasilkan adverba perhinggaan, adverba gaya dan juga kata harapan. Sebagai contoh, kata dasar mati-mati akan menjadi adverba perhinggaan. Contohnya akan menjadi mati-matian, habis-habisan. Manakala bagi adverba gaya, kata dasar seperti kecil-kecil akan menjadi kecil-kecilan, besar-besaran. Dan bagi kata harapan, kata dasar mudah-mudah akan menjadi mudah-mudahan. Seperti yang telah dibincangkan tadi, menurut Asmah Haji Omar, adverba ni boleh memasuki berbagai-bagai subgolongan seperti waktu, syarat, tolak ansur dan sebagainya. Oleh kerana sebahagian besar daripada adverba adalah dalam bahasa Melayu terdiri daripada frasa, dan kerana frasa ni memiliki ataupun mempunyai bentuk minimalnya dalam kata, maka terdapatnya subgolongan dalam adverba. Baiklah, saya Nur Syahidah binti Muhammad Syukri akan meneruskan perbentangan kepada perbandingan adverba antara Nisafiah Karim et al. 2015 dan Asmah 2019. Dari aspek persamaan, Nisafiah Karim menyatakan bahawa kata adverba berfungsi sebagai penerang kata kerja, kata adjektif, kata nama dan frasa semi nama. Manakala Asmah Haji Omar juga menyatakan bahawa kata adverba berfungsi sebagai adjung dalam struktur ayat. Dari aspek perbezaan, Nisafiah Karim menyatakan pendapat bahawa kata adverba sebagai golongan kata utama, bahkan golongan kata tugas. Bagi fungsinya pula, kata adverba berfungsi sebagai predikat, tetapi sebenarnya ayat-ayat ini merupakan ayat minimal. Ayat minimal bermaksud ayat yang ada bahagiannya telah digugurkan kerana dipengaruhi oleh bahasa lisan. Yang seterusnya, kedudukan kata adverba bebas, iaitu hadir di hadapan dan belakang farsa tertentu. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada perbandingan adverba menurut Asmah Haji Omar dalam bukunya Nahwu Melayu Mutakhir. Kita lihat dahulu di bahagian pendapat untuk Asmah Haji Omar. Asmah dia menyatakan bahawa kata adverba ini hanya boleh diwujudkan oleh kata selapis atau kata berlapis. Jadi, apakah kata selapis? Kata selapis adalah kata yang terdiri daripada satu morfem sahaja. Sebagai contohnya, sana, sini, situ, sekarang dan sebagainya. Manakala, kata berlapis pula menurut Asmah dalam kata adverba adalah kata yang hasil daripada kata terbitan yang di mana kata dasarnya ditambah dengan kata terbitan awalan se dan juga kata terbitan akhiran an. Jadi, kita lihat pula kepada fungsi. Bagi Asmah Haji Omar, fungsi kata adverba ini adalah sebagai adzung dalam struktur ayat.
subjek, predikat, objek dan adjung. Di mana kata adverba ini adalah berfungsi sebagai penerang dalam ayat. Jika kata adverba ini digugurkan, maka ayat tersebut masih lagi gramatis dan juga lengkap dari segi strukturnya. Seterusnya, kita lihat pula kepada kedudukan kata adverba menurut Asmah Haji Omar. Jadi, beliau menyatakan bahawa kata adverba di dalam ayat sebenarnya kedudukannya tidak konsisten, di mana kata adverba ini boleh diletakkan di awal ayat, di tengah ayat dan di akhir ayat bergantung kepada kedudukan kata dasarnya. Sebagai contohnya, yang pertama, semestinya dia sekarang sudah bekerja. Jadi, kata semestinya adalah berasal daripada kata dasar mesti yang diimbuhankan dengan kata se dan nya. Yang seterusnya, dia mestinya datang. Kata mestinya itu juga adalah berasal daripada mesti yang diimbuhankan dengan kata se dan nya. Dan kata dia mestinya datang pula berada di tengah ayat. Jadi, jelaslah bahawa kata adverba menurut Asmah Haji Omar ini adalah tidak konsisten kedudukannya. Bagi perbezaan dalam struktur adverba pula, Nik Safia Karim et al. Menggolongkan kata adverba kepada 4 bentuk, iaitu kata adverba jati, kata adverba yang asalnya kata adjektif, kata adverba yang asalnya kata kerja dan kata adverba yang berbentuk gandaan. Huraian berkaitan dengan adverba telah dijelaskan oleh ahli kumpulan saya sebentar tadi. Baik, seterusnya kita lihat pula perbandingan perbezaan struktur adverba menurut Asmah Haji Omar. Asmah, beliau telah membahagikan kata adverba kepada 2 jenis bentuk terbitan, iaitu imbuhan awalan se dan juga imbuhan akhiran an. Untuk imbuhan awalan se ini hanya boleh bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada golongan kata nama, kata kerja, kata bantu dan kata sifat. Dan awalan se ini dalam adverba mestilah disertakan dengan kata penekan nya yang menjadikannya sebagai imbuhan se-nya. Sebagai contohnya, semestinya, setibanya, sebaiknya. Namun, bagi kata kerja bantu, khususnya kata bantu aspek dan kata sifat tabi'i negatif, imbuhan kata penekannya ini tidak boleh disertakan pada kata dasar. Sebagai contohnya, untuk kata bantu aspek adalah seperti setelah, sebelum dan juga sesudah. Bagi kata sifat tabi'i negatif, kata sifat ini boleh diletakkan dengan imbuhannya hanya dalam adverba tolak ansur. Dan kata sifat tabi'i negatif ini mestilah digandakan. Sebagai contohnya, sehodoh-hodohnya perangai dia, ada manisnya. Jadi, kata sehodoh-hodohnya itu mestilah digandakan sebelum diletakkan dengan imbuhan se dan nya. Seterusnya, kita lihat pula kepada akhiran an. Bagi akhiran an, menurut Asmah, akhiran an ini mestilah bergabung dengan kata dasarnya yang terdiri pada kata ganda sahaja. Kesimpulannya, perbentangan ini bertujuan untuk memperlihatkan perbezaan pandangan kata adverba antara Nik Safia Karim dalam bukunya Tata Bahasa Dewan dan juga Asmah Haji Omar dalam bukunya Nahwu Melayu Mutakhir. Kedua tokoh tersebut telah mengemukakan pandangan yang berbeza khususnya dari segi istilah serta struktur adverba itu sendiri. Oleh sebab itu, pengkaji telah mendapati bahawa kata adverba hanya boleh hadir di hadapan atau di belakang kata atau frasa. Terdapat juga kata adverba yang menjadi penerang bebas yang hadir di hadapan atau belakang kata atau frasa. Oleh yang demikian, pendekatan yang berbeza ini saling melengkapi dan menjadi elemen yang penting dalam memberi gambaran secara menyeluruh tentang sistem adverba dalam bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.